Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 1 Oktober bersama saya Irfan Yazid. Kita ke berita utama. Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO malam tadi meminta supaya pembubaran Parlimen dibuat tahun ini juga. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Ahmad Masram berkata ketetapan itu antara 9 keputusan yang dicapai dalam mesyuarat yang dipengerusikan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pembubaran Parlimen hendaklah diadakan dalam masa terdekat bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 diadakan pada tahun ini juga. Berdasarkan keputusan ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mempersembahkan cadangan tarikh pembubaran kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaras dengan perkara 40 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Kedua, keputusan mesyuarat ini adalah berasaskan pendirian konsisten UMNO sejak dari awal untuk memulangkan mandat rakyat yang tertangguh akibat pandemik COVID-19 setelah runtuhnya Kerajaan Pakatan Harapan kerana persengketaan dalaman politik sesama mereka. Ketiga, sehubungan itu, semua jentera parti di setiap peringkat adalah diarahkan untuk memuktamadkan segala persiapan yang telah dibuat sebelum ini bagi memasuki fasa pembubaran sehinggalah kepada tarikh pilihan raya umum ke-15. Pada sidang media selepas mesyuarat yang berlangsung di Menara Dato' On, beliau memaklumkan parti juga menyambut baik keputusan Kabinet yang mengarahkan siasatan lanjut kepada bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas. Sejajar dengan itu, mesyuarat menggesa agar laporan petugas khas segera didedahkan. Polis menjelaskan video yang memaparkan seorang murid perempuan dilarikan di hadapan sebuah sekolah di Kepala Batas Pulau Pinang semalam bukan kes culik. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Muhammad Razzi Ahmad berkata, insiden itu sebenarnya membabitkan perebutan hak penjagaan anak melibatkan nenek serta ibu kepada kanak-kanak berkenaan. Kata Asisten Komisioner Muhammad Razzi, insiden berlaku di hadapan sekolah pada jam 1.30 petang sebaik kanak-kanak berkenaan pulang dari sekolah. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, beliau memberitahu dalam kejadian itu pengadu mengalami kecederaan, datang ke balai polis membuat laporan untuk tindakan lanjut. Katanya hasil siasatan awal mendapati perebutan hak penjagaan berlaku sejak ibu bapa kanak-kanak itu berpisah pada 2013 dan proses tuntutan hak penjagaan masih dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang. Pada masa yang sama, ibu kanak-kanak terbabit juga telah membuat laporan polis dengan menyatakan anaknya itu kini selamat di bawah jagaannya selain menyerahkan kes berkenaan kepada peguam dan pihak polis untuk menjalankan siasatan lanjut. Mengulas lanjut, Muhammad Razzi berkata kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Polis merampas pelbagai jenis mercun dan bunga api dianggarkan bernilai RM400,000 dalam satu serbuan di sebuah rumah kedai di Tanjung Rambutan, Ipoh, Perak. Serbuan ke atas premis berkenaan dibuat bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ipoh pada jam 5.30 petang semalam. Dalam kenyataan media yang dikeluarkan, Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri memberitahu ia dibuat berdasarkan maklumat awal yang diterima daripada orang awam mengenai dua lelaki berusia 29 dan 30 tahun. Susulan tangkapan yang dibuat, hasil pemeriksaan lanjut pihaknya menemui 715 kotak pelbagai jenis mercun dan bunga api selain menyita sebuah lori. Beliau berkata siasatan awal mendapati kesemua mercun dan bunga api yang dirampas adalah disimpan tanpa permit di dalam rumah kedai berkenaan. Tambah Datuk Muhammad Yusri, kedua-dua suspek direman selama 4 hari bermula hari ini sehingga Isnin untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Gara-gara membunyikan hon, seorang lelaki ditumbuk manakala cermin keretanya dipecahkan. Dalam insiden di hadapan sebuah pasaraya di Taman Setia Indah, Johor Bahru, 12.30 hari semalam, suspek dikatakan naik angin dengan tindakan mangsa yang kemudian mencetuskan pertengkaran.
Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Raup Selamat berkata, mangsa dikatakan membunyikan hon secara tidak sengaja. Beliau berkata pemandu berkenaan tidak mengenali suspek yang menunggang motosikal. Berdasarkan laporan yang dibuat, suspek didakwa menyembur serbuk pemedih mata ke arah mata pengadu selain memukul kepalanya menggunakan topi keledar dan memecahkan cermin kereta di bahagian hadapan. Selain itu, 4 lelaki warga tempatan tidak dikenali tetapi dipercayai adalah rakan kepada suspek dikatakan datang ke lokasi berkenaan dengan menaiki kenderaan pacuan 4 roda. Mereka didakwa memecahkan cermin kereta pengadu di bahagian belakang dan pintu kanan serta kiri. Suspek juga didakwa memukul bonet depan kereta pengadu menggunakan 2 batang besi panjang. Akibat kejadian itu, beliau berkata pengadu dilaporkan mengalami bengkak di bibir, lebam pada tangan dan sakit di belakang badan serta leher. Susulan itu, katanya polis sedang mengesal 5 suspek bagi membantu siasatan kes berkenaan. Katanya kes disiasat mengikut Seksyen 324 dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Seorang kelindan lori dituduh di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur kerana membakar 34 motosikal di parkir projek perumahan rakyat PPR Kampung Muhibah Bukit Jalil 2 bulan lalu. Muhammad Saiful Adil Muhammad Nur, 34 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya oleh jurubahasa di hadapan Hakim Emilia Kaswati Muhammad Khalid. Dalam pertuduhan semalam, dia didakwa melakukan perbuatan khianat dengan menggunakan cecair mudah terbakar iaitu petrol sehingga menyebabkan motosikal terbabit hangus terbakar di parkir Blok G PPR berkenaan jam 2.21 pagi 6 Julai lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum 14 tahun serta denda. Timbalan Pendakwa Raya Nurhani Muhammad Ayub menawarkan jaminan RM20,000 terhadap tertuduh dengan seorang penjamin. Bagaimanapun, Muhammad Saiful Adil yang tidak diwakili peguam berkata, tiada individu yang hadir ke mahkamah untuk menjaminnya. Hakim kemudian tidak membenarkan jaminan dan menetapkan 21 Oktober depan untuk sebutan kes seterusnya. Beralih ke perkembangan luar negara. Kenal pengawal revolusi antara 19 orang yang dilaporkan terbunuh dalam siri keganasan terbaru di wilayah Sistan Balochistan, Tenggara Iran. Dalam kenyataan yang dikeluarkan, Gabrielnya Hossein Khiabani, kesemua mangsa terkorban dalam insiden berbalas tembakan. Beliau mengesahkan pegawai perisik pengawal revolusi Iran, Colonel Ali Musavi, antara yang menjadi korban. Insiden yang sama katanya turut mencederakan lebih 20 yang lain. Bagaimanapun, laporan tidak rasmi mendakwa lebih 48 maut, manakala sekurang-kurangnya 276 yang lain cedera. Pada awal pagi Jumaat, media rasmi negara itu melaporkan sebuah balai polis di ibu wilayah itu, Zahedan, telah diserang kumpulan bersenjata. Sistan Balochistan yang bersempadan dengan Afghanistan dan Pakistan antara wilayah termiskin dan pertempuran membabitkan kumpulan penyeludup dadah serta pemberontak daripada etnik minoriti Balochi yang dilaporkan sering tercetus. Baiklah, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.